Terima kasih Yang Berhormat. Beberapa Yang Berhormat telah membukakan beberapa isu. Tapi sebelum saya terus menjawab, saya minta penjelasan dari Datuk Yang di-Pertua sama ada saya perlu menjawab perkara yang tidak pernah ditimbulkan dalam perbincangan tempoh hari. Ada perkara baru, misalnya Anson Wong. Jadi saya minta nasihat daripada Yang Berhormat. Sebenarnya mengikut dasar, patutnya soalan-soalan yang tidak bangkit pada peringkat dasar, perbahasan peringkat dasar, Menteri ada pilihan supaya tidak menjawab. Kalau jawab pun sepintas lalu sajalah, kena tak payah mendalam sangat. Okey, terima kasih Datuk Yang Pertua. Yang Berhormat Datuk Intan tadi menyentuh mengenai perkara Anson Wong. Jadi untuk makluman Dewan ini, perkara ini masih dalam mahkamah dan saya tidak ingin berbincang dengan lebih panjang lebar kerana dia sub judice. Bagaimanapun beberapa tindakan telah kita ambil untuk menentukan bahawa kegiatan-kegiatan untuk illegal poaching ini dapat kita kawal di dalam negara kita ini. Memang kita menghadapi beberapa masalah seperti yang disebut oleh Yang Berhormat dari Jempol tadi, kekangan-kekangan seperti tidak cukup pegawai. Bahkan sebelum kita meluluskan rang undang-undang Wildlife Conservation Act tempoh hari, undang-undang kita pun tidak begitu kuat, kukuh dari segi dendanya, dari segi skopnya. Misalnya kita tidak dapat mengawal zoo dan sebagainya. Jadi Kerajaan Barisan Nasional sedar semua ini. Begitu juga kita sedar apabila kita menjalankan tugas kita untuk menjaga alam sekitar kita, kita juga sedar bahawa Kerajaan Persekutuan hanya mempunyai kuasa terhad mengenai sumber-sumber asli ini. Itu sebab saya terima kasih kepada Yang Berhormat dari Jempol kerana beliau sedar bahawa apakah kekangan yang berhadapan dengan Kerajaan Persekutuan. Kerana dalam mengikut perlembagaan negara kita, lesen untuk mengusahakan hutan ataupun mineral dan sebagainya telah dalam bidang kuasa negeri. Pengurusan sungai dan sebagainya juga dalam bidang kuasa kerajaan negeri, termasuk mengeluarkan lesen-lesen pasir di sungai-sungai. Jadi di sinilah kita kadang-kadang serba salah. Oleh demikian maka kita berharap ahli-ahli Yang Berhormat juga harus memberi pandangan kepada kerajaan-kerajaan negeri supaya mereka juga memainkan peranan untuk menjaga alam sekitar kita. Bagi kita, kita memang ada beberapa ruang. Misalnya kita ada Majlis Sumber Air Negara, kita ada Majlis Tanah Negara, kita juga ada Majlis Mineral Negara, di mana kita sentiasa menimbulkan ataupun mengetengahkan berbagai perkara mengenai isu environment ini, kerana adalah penting untuk kita menentukan bahawa alam sekitar kita harus dijaga, hutan kita harus dijaga, diurus dengan cara yang betul mengikut cara sustainable forest management. Sungai-sungai kita harus dijaga dan sebagainya. Jadi kita berharap kerajaan-kerajaan negeri dapat juga memainkan peranan. Bagi Kerajaan Persekutuan, sama ada untuk Jabatan Hutan yang juga memainkan peranan, ataupun Jabatan Kehidupan Liar kita yang juga memainkan peranan. Kita memang dari masa ke masa memang memperkuatkan kemampuan mereka, sama ada dari segi kaki tangan dia, dari segi undang-undang. Tidak lama lagi kita akan membentang di Parlimen ini satu undang-undang, pindaan undang-undang kepada undang-undang perhutanan negara, supaya kita nak memperkuatkan lagi undang-undang itu sebagai satu bukti bagaimana Kerajaan Persekutuan dengan penuh keazamannya untuk menentukan bahawa hutan kita harus terus dijaga. Begitu juga dengan kehidupan liar. Kita memang berusaha untuk menentukan bahawa kehidupan liar kita terjamin. Sebab itu kita juga ada dasar-dasar, misalnya kita ada plan untuk menjaga harimau kita dan sebagainya. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, secara ringkas inilah saya boleh berjelaskan isu-isu yang telah dibangkit tadi, dan saya juga mengakui dalam kita sama berusaha
dengan undang-undang yang sedia ada, penguatkuasaan yang tidak ada, yang sedang digunakan, dan tindakan-tindakan yang telah diambil, masih juga kita menghadapi masalah seperti yang disebut oleh Yang Berhormat dari Indra Kota tadi. Saya tidak menafikan masih ada sungai yang tidak bersih, tapi ada juga perubahan-perubahan yang telah dibawa untuk membaiki sungai itu. Maka Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyambung di bawah NKA. Penjelasan. Boleh saya selesaikan? Bukan tentang hidupan liar. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang pertama, saya ingin mengatakan di sini, saya harap Datuk Yang Dipertua, speaker pun ambil perhatian. Ini konsep subjudis ini selalu digunakan oleh ahli-ahli yang berhormat dengan salah. Dalam kes Anson Wong, beliau telah disabitkan dan hukuman telah dijatuhkan. Cuma pihak pendakwa raya tidak puas hati dengan hukuman. Satu rayuan telah dibuat, bukan atas isu sabitan kesalahan dia. Jadi tiada subjudis di sini, tiada subjudis. Saya seringkali nampak di Dewan ni menteri-menteri selalu menggunakan subjudis ini satu alasan untuk tidak menjawab. There is no issue of subjudis here. The conviction still stands dengan izin. It's only an appeal on the sentencing. So where is the subjudis? Yang kedua, Datuk Yang Dipertua, saya fikir minta Datuk Yang Dipertua beri ruling lah. no, we have to put something which is not right correct. There is no subjudis here dengan izin. Mana ada subjudis? No, but something wrong has been said in this house. We need to correct it. Exactly. Yes. Subjudis is much misunderstood, and the minister sometimes skirt around the issue, Yes. conveniently hiding behind subjudis. What is subjudis? Datuk Yang Dipertua, saya ingin menjelaskan kepada Teluk Intan bahawa kita tidak ada bertapuk dengan apa-apa, tapi ini adalah peraturan. Jadi kita kena ikut peraturan lah. Jadi Peraturan apa? Ya, Yang Berhormat Teluk Intan, yang kedua, sebut yang kedua, nanti saya buat ruling, Yang Berhormat. I think Yang Dipertua, dengan segala hormatnya lah, saya percaya Yang Dipertua tahu apa itu subjudis. Please advise the ministers. Ya. The prinsip subjudis ni, Yang Berhormat, sebenarnya dia mengikut amalan yang tidak ada tetap peraturan sebenar. Apa yang dianggap sebagai subjudis dan apa yang dianggap tidak subjudis kepada mana-mana kes. Kalau kita lihat di negara-negara yang lebih liberal soalan principle of subjudice, saya selalu pronounce subjudice, Yang Berhormat, ialah berlandaskan apa saja kes yang dibawa ke mahkamah. Apabila sampai ke mahkamah, bahkan ada negara yang mengamalkan apabila kes itu telah diselidik oleh polis dalam penyelidikan dan ada bukti-bukti nyata mengatakan kes itu akan dibawa ke mahkamah, peringkat itu sudah dianggap satu kes subjudice kalau dibahaskan di dalam dewan. Jadi saya juga ada menghadiri perbincangan serantau, iaitu peringkat Commonwealth, berhubung dengan prinsipal subjudice yang diterima dan diamal dalam dewan di Commonwealth. Dia juga tidak ada ketetapan yang tertentu. Jadi amalan di Malaysia dia memang sedemikian, Yang Berhormat. Walaupun saya boleh bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa subjudice adalah satu keadaan yang mana apa saja bahasan kita di dalam dewan boleh mempengaruhi pihak hakim yang menghakimi kes tersebut apabila terkeluar dalam mana-mana surat khabar ataupun media yang boleh mempengaruhi hakim yang tersebut. Jadi dalam keadaan yang mana hakim tidak dipengaruhi, maka soalan dan prinsip subjudice tidak berbangkit. Tetapi amalan dalam dewan ini sebagai satu convention kita sudah, bahawa apabila kes sampai di mahkamah saja, sama ada isu dia mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, dianggap sebagai subjudice. Itulah, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Di bawah NKA beberapa kawasan antaranya di Gua Mulu, Sarawak, Taman Negara Kinabalu, Sabah
Reserve Hidupan Liar Kerau Pahang, Taman Negeri Endau Rompin Johor telah dikenal pasti untuk dibangunkan sebagai produk ekopelancongan utama. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, NRI akan berbincang dengan Kementerian Pelancongan Malaysia mengenai cadangan untuk membangunkan beberapa kawasan biodiversiti yang berpotensi tinggi sebagai destinasi ekopelancongan. Untuk maksud ini, mesyuarat susulan berikutnya di peringkat menteri akan diadakan pada 9 November 2010. Yang berhormat Batang Sadong membangkit mengenai program penanaman bakau di Sarawak. Kerajaan sememangnya mengalakkan penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang bersesuaian di pesisiran pantai negara. Pokok-pokok yang ditanam di bawah program ini bertindak untuk menstabilkan ekosistem kawasan pesisiran pantai, termasuk sebagai benteng untuk memecah, menahan dan mengurangkan daya kekuatan pukulan ombak. Dalam tahun 2005 sehingga September 2010, seluas 2,120 hektar yang melibatkan 5.7 juta pokok telah ditanam di seluruh negara. Makluman yang berhormat Batang Sadong, di Sarawak sahaja seluas 276 hektar meliputi 484,730 ribu pokok bakau telah ditanam di beberapa kawasan, antaranya termasuk muara Sungai Bakor, Pasir Putih Selabat, Taman Negara Kuching Wetland, Kampung Buntal dan Kuala Baram. Bagi tempoh Jangan Malaysia ke-10, kawasan seluas lebih kurang 1,500 hektar atau 300 hektar setahun akan ditanam di bawah program di seluruh negara. Yang berhormat Kanawit telah menyentuh tentang peruntukan kerajaan pusat sebanyak 20 juta kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk membuat perimeter survey ke atas NCR Land. Beliau mencadangkan supaya peruntukan lebih banyak lagi diberikan kepada Kerajaan Sarawak untuk tujuan tersebut. Yang berhormat Tatan juga telah membangkitkan isu penjukatan tanah di negeri Sabah dan mencadangkan peruntukan diberi bagi tujuan tersebut. Dah sedikit.